Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung belajar tentang tajuk ibadah. Unit 2 untuk tajuk ibadah, kebersihan amalanku. Okey, muka surat 92. Okey, hari ini kita guna buku teks, buku rumah pink tu, muka surat 92, 93 dan 94. Okey, kita mula dengan 92. Okey, untuk tajuk kita hari ini adalah istinja. Istinja, kita tengok apa maksud istinja. Okey, istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Okey, perbuatan istinja ni, istinja, apa maksud istinja? Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis. Menghilangkan najis tu maksudnya kita cuci najis, kita basuh najis. Okey, sama ada najis air kecil ataupun air besar, sama ada kita kencing ataupun berak. Macam mana nak cuci? Cuci dia tu kita panggil istinja. Okey, sama ada yang keluar daripada kubul. Kubul maksud dia kemaluan hadapan, dan dubur. Dubur maksud dia kemaluan di belakang. Dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali. Okey. Istinja ialah cuci najis yang keluar daripada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Nak guna apa? Sama ada kita guna air. Kalau ada air, kita guna air. Kalau tidak ada air, kita gunakan benda-benda yang kesat. Okey, sekejap kita belajar apa dia benda-benda kesat. Okey, ataupun guna kedua-duanya. Guna air atau guna air dan benda kesat. Okey, contoh macam kalau air tu ada sikit, jadi dia guna benda kesat dan dia guna juga air tu untuk cuci najis. Okey, yang tu kita panggil istinja. Istinja maksudnya mencuci najis. Kita boleh guna apa nak cuci najis? Ada dua benda, ada dua jenis. Yang pertama, menggunakan air. Yang kedua, menggunakan benda kesat. Ataupun kita guna dua-dua, benda kesat dan air. Sama ada kita guna air sahaja, ataupun benda kesat sahaja, ataupun benda kesat dan air. Okey, apa hukum beristinja? Hukum beristinja, hukum mencuci najis ialah wajib. Wajib ni maksudnya kena cuci. Okey, kena cuci najis. Okey, seterusnya tengok kat sini, muka surat 92. Kita tengok dalam ni murid-murid dia pergi panjat bukit, dia pergi camping, berkemah dengan dia punya cikgu dia. Okey, kita tengok nombor 1, kotak warna biru. Okey, murid ni tanya, "Ustazah, saya mahu buang air besar." Kata, "Ustazah, saya nak terberak ni. Bagaimanakah saya mahu beristinja? Macam mana saya nak cuci?" Okey, di kawasan ini tiada air. Okey, kat kawasan tu tak ada sungai ke apa ke yang ada air kan. Okay, jadi ustazah dia kata apa? "Ahmad," kata, "istinja bukan sahaja menggunakan air." Ustazah dia kata, "Ahmad, nak cuci najis bukan saja boleh guna air, boleh guna benda lain juga." Okey, lepas tu dia sambung, dia kata, kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu. Kita selain pada guna air, kita boleh guna benda kesat. Contoh benda kesat tu adalah menggunakan batu ataupun tisu. Okey, tanya, "Bagaimanakah kamu beristinja?" Tengok, saat kita belajar macam mana nak cuci najis. Okey, yang ketiga, jika kita menggunakan air, cara beristinja ialah gunakan tangan kiri ketika beristinja. Okey, nak cuci kena guna tangan kiri. Okey, tangan kanan untuk makan nasi, tangan kiri untuk cuci najis. Okey, bersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Okey, kita dah belajar kan hari tu. Air mutlak, air mutanajis, air musyammas. Okey, air mutlak adalah air yang bersih yang boleh kita mandi dan ambil wuduk. Okey. Okey. Okey, nak cuci kubul dengan dubur, nak cuci kemaluan, nak cuci nak basuh berak dengan kencing, kena menggunakan air mutlak. Okey, tak boleh guna air kopi, tak boleh guna air oren. Okey, tak boleh guna air sirap. Okey, tak boleh guna air makanan, air yang boleh diminum.
kita hanya boleh guna air mutlak, barulah dikira bersih. Itu kalau guna air. Yang pertama, gunakan tangan kiri. Yang kedua, cuci dengan air mutlak. Okey, seterusnya nombor 4. Jika menggunakan benda kesat, sapu kubur dan dubur 3 kali. 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Okey, benda kesat tu contoh macam batu, daun. Dia mesti kering. Dia kena bersih, dia mesti kering. Kalau dekat batu tu ada tahi kucing, tak boleh dah guna sebab dia tak bersih. Kalau dekat daun kering tu dia ada tahi burung ke, okey, dia ada air kencing monyet ke, tak boleh guna sebab ada najis lain, tak bersih. Okey, boleh guna benda kesat yang lain tapi pastikan dia bersih. Boleh tak guna paku? Tak boleh dah guna paku. Paku bukan benda kesat, paku benda tajam. Boleh bahaya, boleh luka. Okey, mana boleh cuci dengan benda tajam. Okey. Seterusnya tengok kat sini ada contoh. Dia ada benda kesat, kita ada tisu. Okey, tisu dia tak lincin. Tisu bila kita pegang dia kesat kan. Okey, kemudian batu. 3 biji batu. Bukan batu yang tajam, batu yang macam ni lah, yang tumpul-tumpul macam ni. Kemudian daun kering. Okey. Kemudian jika menggunakan benda kesat dan air, okey, kalau guna dua-dua benda kesat dan air, gunakan benda kesat terlebih dahulu diikuti dengan air. Okey, kalau ada air sikit, lepas tu cuci dulu dengan benda kesat. Contoh cuci dulu dengan tisu, kemudian baru sambung dengan air setakat mana yang ada sampai bersih. Okey, antara kelebihan beristinja. Tengok ni kelebihan. Kalau kita cuci najis, apa kelebihan dia? Yang pertama, ibadah solat diterima. Okey, kalau kencing dan berak tak cuci, kita ambil semayang, tak boleh lah, tak boleh nak semayang sebab kita ada najis kat badan kita, kita tak cuci lagi. Jadi kita kena bersihkan dulu. Okey, barulah ibadah solat kita diterima. Okey, kesihatan terpelihara. Bila kita cuci bersih, barulah sihat. Okey, tak ada lah sakit-sakit ni. Sakit ada penyakit dah sebab ada najis kat badan. Okey, yang ketiga, terhindar daripada penyakit. Okey, bila badan bersih, tak dapatlah penyakit. Yang keempat, dikasihi Allah. Okey, Allah suka benda-benda yang bersih. Allah suka semua yang bersih. Okey, jadi kita kena jaga kebersihan. Okey. Kemudian muka surat 94, adab qada hajat. Okey, adab kalau nak kencing ke, nak buang air besar ke, apa adab-adab yang kita kena jaga. Okey, yang pertama, dia ada bahagi 3. Yang ni sebelum, yang kotak pink ni semasa nak qada hajat, masa nak berak ataupun nak kencing. Selepas berak dan kencing, kotak warna hijau. Okey, kita tengok dulu sebelum. Adab sebelum qada hajat. Qada hajat ni maksudnya buang air lah. Buang air besar ke, buang air kecil ke. Okey. Yang pertama, tidak membawa nama Allah. Okey, kalau ada dalam poket ada kertas, ada tulisan nama Allah ke, ada doa ke, buang dulu. Letakkan di luar tandas, baru masuk dalam tandas. Okey, jangan bawa masuk dalam tandas, tak boleh. Okey, itu yang pertama. Ni sebelum masuk tandas nak berak ke nak kencing. Okey, yang kedua, memakai alas kaki. Pakailah alas kaki, nampak ni. Pakai alas kaki kasut supaya kaki bersih, tak terpijak lah najis-najis lain ke apa ke kan. Okey, kemudian menutup kepala. Nampak dia tutup kepala ni. Okey, tutuplah kepala dengan tuala ke. Kalau kat sekolah murid perempuan dia pakai tudung lah. Okey, boleh tutup kepala dengan tuala ke apa. Okey, yang seterusnya membaca doa sebelum masuk tandas. Apa doa masuk tandas? Okey, tengok kotak kalau hijau. Doa sebelum masuk ke tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okey, Tuhanku, aku memohon perlindunganmu daripada keburukan dan kekotoran. Okey, dekat tandas sekolah kita, dekat bahagian luar tu, kat dinding tu dia ada lekat doa. Okey, boleh baca masa nak masuk dan masa keluar daripada
tandas. Okey, seterusnya melangkah masuk dengan kaki kiri. Okey, masuk dalam tandas kaki kiri. Kaki kiri. Kalau masuk dekat surau, macam tempat yang baik, tempat yang elok tu, masuk kaki kanan. Tapi masuk dalam tandas, masuk kaki kiri. Nak basuh najis, nak basuh najis kan, basuh guna tangan kiri. Okey, nak makan nasi tangan kanan, nak masuk masjid kaki kanan, nak masuk surau kaki kanan. Okey, masuk tandas kaki kiri. Okey, itu sebelum kita qada hajat. Okey, apa yang adab-adab semasa kita qada hajat, masa duduk dalam tandas tu? Yang pertama, tidak bercakap, makan atau minum. Okey, masuk dalam tandas, nak qada hajat, nak kencing ke nak berak, tak payah dah bersembang. Okey, masuk. Jangan bawa makanan atau minuman masuk, duduk tengah masuk dalam tandas tu. Duduk tengah nak berak ke nak kencing, boleh pula makan dengan minum. Okey, tak sesuai, tak boleh, tak elok. Okey. Kemudian yang kedua, tidak membuang air merata-rata. Okey, tandas dia dah sediakan. Kat sekolah dia dah sediakan tandas untuk kita buang air. Dekat dalam tandas tu kita ada mangkuk tandas. Tak bolehlah kita buang air dekat dalam sinki. Okey. Jadi kena gunakan tempat yang betul untuk buang air. Jangan buang air merata-rata. Okey, tak bersih. Syaitan sukalah tak bersih. Okey. Allah tak suka. Allah kan suka bersih. Jadi lepas kita qada hajat, lepas kita kencing ke, kita berak ke, kita tarik dia punya flush tu, barulah bersih tandas kita. Okey, kat rumah pun samalah. Lepas kita qada hajat, lepas kita buang air, kita kena flush. Kita kena tekan toilet tu kan. Okey. Kemudian basuh-basuh kaki. Selesai tu basuh tangan, basuh kaki, sabun. Okey. Kemudian selepas qada hajat, okey, kotak warna hijau ni, selepas dah buang air, nak buat apa? Yang pertama, nak keluar tandas. Langkah keluar dengan kaki kanan. Tadi masuk kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Guna kaki kanan nak keluar daripada tandas. Okey, kemudian membaca doa keluar tandas. Dah keluar tandas dah, bacalah doa. Doa apa? Tengok kotak colour pink. Doa selepas keluar tandas. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Okey, itu adab-adab ketika nak buang air. Okey, rumusan di sini, Islam sangat mementingkan kebersihan. Kita hendaklah beristinja dengan sempurna. Okey, Islam sukakan kebersihan. Allah suka kita bersih. Okey, jadi kita kena, kalau kita lepas buang air, kita kena cuci dengan bersih sebab kita nak sembahyang, kita nak ambil wudu. Okey, tapi kalau kita kat badan kita ada najis, tak sah lah. Okey, kalau wudu kita tak sah, air sembahyang kita tak sah, kita sembahyang pun tak sah. Okey, itu saja tajuk kita hari ini. Okey, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang istinja, tentang cara nak menyucikan najis, nak cuci najis lepas kita qada hajat, lepas kita buang air. Okey, kita boleh guna ada 3 cara kita boleh guna 3 benda. Yang pertama, kita guna air sahaja. Yang kedua, kita ada air, kita guna benda kesat sahaja. Ataupun yang ketiga, bila ada air sikit, boleh guna benda kesat, kemudian cuci dengan air. Ada 3 cara. Okey, 3 benda yang kita boleh guna. Okey, itu saja untuk kali ini. Nanti Ustaz akan bagi latihan untuk awak. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.